Dalaman negara-negara lain yang telah meningkatkan kadar vaksinasi di negara masing-masing juga telah menunjukkan penurunan kes-kes harian baru yang ketara. Dan ini pastinya akan memudahkan kita untuk melaksanakan pelan pemulihan negara yang komprehensif. Strategi pelan pemulihan negara ini merangkumi 4 fasa. Saya ulangi, 4 fasa. Dan akan melibatkan pelan peralihan fasa PKP secara berperingkat. Dan setiap fasa pelan pemulihan ini berpaksikan kepada data yang bersandarkan 3 indikator ambang, iaitu 3 indikator ambang utama ataupun threshold untuk beralih daripada satu fasa ke fasa seterusnya. Indikator yang pertama ialah keadaan penurunan COVID-19 dalam komuniti berdasarkan bilangan kes jangkitan harian. Itu yang pertama. Indikator yang kedua ialah keupayaan sistem kesihatan awam kita berdasarkan kadar penggunaan katil di wad ICU. Dan indikator ketiganya ialah tahap populasi yang dilindungi berdasarkan peratusan yang telah lengkap menerima 2 dos suntikan vaksin. Pendekatan secara berperingkat ini bermula dengan fasa pertama. Apa dia fasa pertama? Iaitu pelaksanaan PKP menyeluruh yang sedang dilaksanakan sekarang dalam keadaan bilangan kes COVID-19 adalah tinggi. Sistem kesihatan awam di tahap yang kritikal sekarang ni dan kadar pencapaian vaksinasi yang masih rendah. Kerajaan akan menimbang peralihan daripada fasa pertama kepada fasa kedua PKP bila masanya, iaitu setelah satu purata kes harian COVID-19 menurun di bawah 4,000 kes. Keduanya, sistem kesihatan awam tidak lagi berada di peringkat kritikal, termasuk kadar penggunaan katil di ICU pulih ke paras yang sederhana. Sekarang ini, kita berada dalam tahap yang masih kritikal. Kita tidak mempunyai tempat untuk melepaskan kes-kes yang serius kerana kekurangan katil dan sebagainya. Ini sedang pun kita uruskan. Kemudian yang ketiganya ialah 10% populasi telah menerima 2 dos suntikan vaksin. Fasa kedua merupakan kesinambungan daripada fasa pertama dengan aktiviti sosial dan kawalan pergerakan terus dikawal lagi dengan ketat. Semasa fasa kedua nanti, aktiviti ekonomi akan dibuka secara berperingkat dengan membenarkan kapasiti pekerja sehingga 80% di premis. Sekarang ini maksimumnya 60%. Pendekatan senarai positif diteruskan, iaitu hanya sektor yang tersenarai dibenarkan beroperasi, manakala yang tidak tersenarai masih kekal ditutup. Fasa ketiga pula melibatkan peralihan daripada pendekatan senarai positif kepada senarai negatif, iaitu di mana semua aktiviti ekonomi dibenarkan beroperasi kecuali aktiviti yang berisiko tinggi untuk jangkitan COVID-19 yang masih kekal ditutup. Kita boleh beralih kepada fasa ketiga sekiranya kita berjaya mencapai nilai ambang atau threshold yang berikut, iaitu purata kes harian COVID-19 menurun ke paras 2,000 kes. Keduanya, sistem kesihatan awam berada di tahap selesa dengan penurunan kadar penggunaan katil di ICU ke paras yang mencukupi. Dan 40% populasi negara kita telah menerima 2 dos suntikan vaksin.
Nilai ambang ini dijangka dapat dicapai paling awal pada akhir bulan Ogos 2021. Fasa keempat adalah fasa terakhir Pelan Pemulihan Negara, di mana kita seboleh mungkin dapat kembali semula pada norma kehidupan seharian. Semua sektor ekonomi akan dibuka, lebih banyak aktiviti sosial akan dibenarkan, perjalanan rentas negeri dibolehkan, pelancongan domestik juga akan dibuka tertakluk kepada SOP yang ketat. Fasa ini dapat dilaksanakan apabila bilangan kes COVID-19 adalah rendah. Sistem kesihatan awam adalah di tahap yang selamat dan program vaksinasi telah mencapai tahap imuniti berkelompok ataupun herd immunity selewat-lewatnya pada akhir tahun ini.